Okay, kita tengok soalan 5. Okay, Raja menunjukkan sektor POR bagi satu bulatan dengan sudut dia theta dan jejari dia J. Diberi, okay, dia bagi maklumat luas dan perimeter sektor itu masing-masing ialah 4J dan 40. Okay, dia minta awak bentukkan sepasang lah, maksudnya dua persamaan tapi dia kata sepasang persamaan serentak yang melibatkan J dan theta. Sudah senang aja lah kan, pakai luas, pakai perimeter. So kita gunakan luas sama dengan 4J, tapi ikut formula dia sepatutnya ialah setengah J kuasa 2 theta lah. Okay. Lepas tu perimeter dia 40. So perimeter ialah kita ambil jejari. Kita ambil jejari, kita ambil panjang lengkok, kita ambil jejari. Okay. So betul lah. Okay. Awak dapat dua persamaan ini. Dapat dua persamaan ini. Hanya satu saya nak ingatkan di sini ialah soalan ini dia tak cakap kan theta ada dia cakap theta dalam unit radian. So bila dia kata theta dalam unit radian, nak tak nak awak kena pakai rumus setengah J kuasa 2 theta dan S sama dengan J theta. Jangan pakai matematik punya. Kalau awak pakai matematik punya, nanti bila awak buat boleh juga, tapi awak buat bila awak dapat jawapan theta awak, mana jawapan theta? Mana jawapan theta? Belum habis. Mana jawapan theta? Ini siapa punya kerja? Mana jawapan theta kamu? Theta yang sama dengan 8 J tu kan? Theta sama dengan, mana Paris dia? Cikgu tak nampak. Yang B tu, lepas tu 3 baris ketiga. 1, 2, 3. Oh, tak habis buat ke? Saya pun main buat je tu. Tak tahulah. Okey. Tak nampak jawapan theta. Okey, tak apalah. Katakan awak, okey, kalau awak gunakan persamaan yang dalam matematik punya, iaitu theta per 360 kali 2 pi J, kalau awak pakai rumus itu, awak kena faham theta awak dalam unit darjah. Dan soalan ini nak unit radian. So boleh pakai rumus itu, tapi lepas dapat jawapan kena tukar kepada unit radian. So tak payahlah mengusahakan hidup kita. Memandangkan rumus ini pun lebih senang. Rumus ini pun lebih senang. Hanya kecuali cikgu saya tak ingat rumus matematik tambahan. Saya hanya ingat rumus matematik. Maka lebih susah pun buatlah. Nak macam mana sebab itulah rumus yang awak ingat. Okay? So pakai ini memang lebih senang lah. So cikgu hanya tengok kerja aja. So mula-mula awak ringkaskan. Okey lah. Tapi sebenarnya yang awak boleh dapat ini pun cikgu sudah bagi markah. Awak sudah berjaya bentuk persamaan dia. Tapi memang digalakkanlah bagi persamaan yang sudah diringkaskan. So soalan A dia minta kita bentukkan dua persamaan. Okey, sudah jadilah. Inilah dua dia. Okey, kedua cikgu minta awak cari nilai J dan theta. So kita buat persamaan serentak aje lah kan. Okey, setengah J kuasa 2 sama dengan 4J. So theta sama dengan 4J bagi dia. So 8 per J, betul. Okey. So okey, daripada ini ialah daripada persamaan satu, awak buat sehingga theta sama dengan jadi persamaan 3. Persamaan 3 masuk ke dalam persamaan 2, betul? 2J tanpa J. Okey, betul. So awak selesaikan dapat 16. Okey, cikgu cek jawapan kejap. Awak selesaikan, awak dapat 16. Sukatan pula. Okey. Okey, betul. Okey, hanya sayanglah tak habis buat. Awak tak habis ambil gambar ke tak habis buat? Soalan saya tanya cari nilai J dan theta. Oh, maksudnya theta tu nanti 8 per 16 lah kan teacher? Kena buat aje lah. Sayang satu markah hilang macam ini. Itulah. Okey. Memang lupa buat Okay. Teacher. Okey. So dua jawapan di sini Sayang tau satu markah. Sini buat panjang-panjang ini 1 mark tapi sini satu markah hilang. Itu selalu yang berlaku dalam persamaan serentak tau. Kita susah payah nak buat benda ini ringkas, dapat jawapan, kita selalu lupa langkah terakhir. Okey. Nak gantikan masuk ke dalam persamaan 3 untuk dapat jawapan yang satu lagi. Boleh So itu dia lah soalan 5 tak susah. Okey, soalan 6. Okey. Raja 6 menunjukkan satu sektor POQ. So sini satu sektor POQ berpusat di O dan jejari dia 12. So kita tahu sini ialah 12.
Mana lagi 12? Ini siapa punya kerja? Ini siapa punya kerja? Ada tak orang? Siapa punya kerja? Tulisan sendiri? Tak ada, cikgu main pick orang cakap aja lah ya. Oh, ni saya punya teacher. Okay, faham punya. Okay, faham. So, selain daripada OP12, ada lagi tak jejari untuk sektor POQ ini? OQ. OQ juga Okay. Lepas tu dia kata OPQ. OPQ lagi. OPQ ialah sebuah segitiga sama sisi. So sebenarnya apa dia nak cakap dengan awak? Dia ialah satu segitiga sama sisi. PQ sama dengan 12. Okey, apa lagi? Sudut dia 60. Okey. So, tak tahu dia ada guna ke tak ada guna, tapi benda yang kita boleh fikir kita tulis semua aja. Okey. Kalau sama sisi, sisi dia semua sama, sudut dia 60. Okey, Q mana Q? Okey, Q ialah titik pada lengkung sektor itu dengan keadaan panjang lengkung. Oh, sini pun panjang lengkung. Okey, panjang lengkung PR. So, ini juga dah 12 Okey, dengan adalah dalam nisbah 52. So, ini ada satu nisbah. Itu nisbah berkaitan dengan panjang lengkung PR dan QR Okey. Soalan pertama cikgu kata QOR. Okey, ini ialah theta. Cari apakah nilai theta ini. So apa yang awak buat? Okey, awak tahu POQ 60 darjah. Lepas itu awak pergi cari panjang lengkung PQ 60 bagi 360. Okey, awak pergi cari panjang lengkung PQ. Plus sikit dah, orang lain boleh nampak. Okey, panjang lengkung PQ ini yang kawan kamu cari Okay. So lepas itu awak bahagi 5. Kenapa bahagi 5? Awak bahagi 5 dapat jawapan awak darab 2. So awak dapat apa nombor tu 5.028. 5.028 apa ini? QI. QR. Okay. So awak dapat ini Okay, awak dapatlah QR sama dengan 5.028 Okey, kenapa awak bahagi 2, bahagi 5 lepas tu darab 2? Sebab dia bagi nisbah tu PR 5, QR 2. Okey, so ini ialah faham dia boleh jenis nampak apa terus dapat jawapan ini. Untuk siapa yang tak nampak, benda ini nisbah kan? Awak boleh pakai bentuk yang cikgu ajar dalam vektor kita ada PR. Ini sebab ini bukan garis lurus. So cikgu kita ada 2 baris saja. PR, QR. Nisbah kita 5, 2. Okey Untuk siapa tak nampak kenapa faham tahu nak buat benda itu maka awak buat macam ini. Lepas tu yang kita ada ialah kita ada PQ. Kejap. Sorry cikgu salah tulis. PR, QR. Oh, kita kena juga. Sorry, cikgu kena buat PR di bawah. Walaupun dia bukan kali so sebab dia sambung kita boleh. Okay, ini 5. So, PR sebenarnya ialah PQ, QR. Tapi ini bukan vektor PQ sambung kepada QR jadi PR. So, kalau PR 5, QR 2, PQ ialah 3. Kalau siapa nak pakai teknik jadual dan lepas tu kita tahu PQ kita ialah 12. Salah tengok. Okey, so kita punya PQ ialah ini jawapan ini iaitu 12.571 ke faham? 12.571. Okay. 12.571. Lepas tu awak fikirlah. Okay? Awak fikir 3 macam mana nak jadi ini. Okay? 3 macam mana nak jadi ini. 3 darab apa jadi 12.571. So kalau buat algebra ini maksudnya kita ambil nombor ini. Kita bahagi. Oh saya rasa salah faham. Sepatutnya bahagi 3.
Saya salah buat teacher. Bukan bahagi 5, bahagi 3. So, ini nak pergi ini, kerja kamu ialah darab 12.571 bahagi 3. Ni putus tak? Tak putus kan? Tak putus, kita tak payah ringkaskan lah sebab ini bukan jawapan terakhir kita. Sekarang soalan nak apa tujuan awak awak nak cari QR. So kalau saya nak tahu QR, saya akan buat 2 darab 12.571 per 3. So faham punya jawapan ini salah lah. Sepatutnya ini bahagi 3. Ini bahagi 3. Lepas tu darab 2. Boleh ya? Cikgu potong aja lah ya. Cikgu potong saja. So sepatutnya kerja dia ialah awak buat QR sama dengan 12.571 awak kali 2 bahagi 3. Tapi macam mana tapak idea ini kali 2 bahagi 3, cikgu sangat susah nak terangkan kepada kamu. Cikgu hanya boleh terang dengan teknik jadual ini. Ada orang dia tengok tahu, tapi bahaya macam inilah. Kalau salah pun tak nampak. Salah pun tak nampak. Tapi saya rasa awak bukan salah, awak try saja sebab dia bagi PR. Okey. Ya. So kita dapat apa jawapan baru ini? Apakah QR awak? Darab 2 bahagi 3. 8.381. 381. Tak putus tak apa. So ini jawapan kita. Okey, lepas tu cikgu ikut perkembangan awak. Lepas tu buat apa pula? Sudah dapat jawapan. Ini apa 5.03. Itu jawapan ini QR. Itu saya ambil QR tadi. Okey, awak gunakan rumus ini S sama dengan theta per 360 kali 2 pi J. Betul? Okey, hanya sekarang sudut S kena tukarlah. S ialah 8.381. Sudut yang ditanya oleh soalan. Dia nak sudut dalam unit apa? Dia cakap tak? Okey, kalau kamu tengok ini cikgu kata dia ialah theta radian. Maksudnya dia nak sudut itu dalam unit radian. So kalau awak buat macam ini, yang awak buat dalam unit darjah. Boleh Okay. So lepek senang, jangan pakai inilah. Buat apa nak tukar unit lagi kan? Lagi belum sini pun lepek susah. So lepek senang kita gunakan S sama dengan J theta. So S kita tadi sudah cari 8.381 sama dengan J12 kan? 12 theta. So kita dapatlah sudut ini. Okay. So jawapan dia bagi saya 4 angka peti. Berapa? 0.6984. 84. So ini jawapan dia. Tak payah gunakan inilah. Gunakan ini boleh dengan syaratnya awak tukar lagi kepada unit radian. Banyak kerja lah. Ini jawab lebih senang. Boleh So selalu dalam tajuk ini awak pegang itu saya nak gunakan rumus apa, tengok dulu sudut nak unit apa. Ataupun sudut yang diberi itu unit apa. Untuk buat keputusan mana satu nak pakai. Kalau tidak leceh kerja kita kena ubah-ubah banyak kali Tapi betul, jawapan betul kalau awak ingat ubah. Okey, cikgu tanya luas untuk kawasan Belorek. Alamat mana? Semualah saya rasa. Kejap alamat skema pun tak ada. Tapi saya rasa maksud dia kedua-dua kot. Kedua-dua ini. Okey, angka kedua-dua inilah. Tapi sebenarnya dalam exam dia tidak patut bagi kawasan Belorek yang lain bentuk. Dia sepatutnya bagi sama bentuk. Tak boleh lain macam dua warna yang berbeza sebenarnya. Tapi tak apalah Ini bukan cikgu yang buat soalan. Okey. So apa yang awak buat? 12 kuasa 2 tolak 6. Apa itu 6 Kejap kita punya gambar raja. Yang segitiga sama sisi tu saya bagi 2. Ini. Ini 6. Okey boleh. So awak tahu ini 12. Ini 6. Awak nak cari inilah kan? Inilah maksud awak.
Cari hypotenuse. Okey, boleh. Okey, awak nak cari ini ya. So gunakan awak gunakan segitiga ini, segitiga bersudut dekat, gunakan teorem Pythagoras untuk cari dia, boleh. So tapak ini, lepas tu awak buat setengah kali tinggi kali tapak. So tapak kita ambil sampai sinilah 12 ataupun awak buat 6 kali 2. So awak dapat luas POQ. Idea betul kan? Pengiraan cikgu tak tengok kan? Idea betul. Lepas itu, okey, untuk sebelah sini, so masalah sudut ini sudah salah Okey, sudut ini kita ambil kita punya, yang betul punya, okey, 0.6984. So kita pakai so memandangkan dia dalam unit radian, kita gunakan rumus inilah ya. So setengah 12 kuasa 2, apa nilai? Tak ingat. Okey. So kita pakai ini, kita kira. Berapa jawapan dia? $50.2848. Okey. Kalau nak bagi 48 pun boleh, kalau awak bagi 2 tempat perpuluhan pun boleh. So kita kira balik lah. So idea awak betul lah Idea awak betul hanya sebab itu aja Okey, kira balik. Enam, 2, betul? Cikgu ada salah kira? Ya, ini jawapan dia. Okey, untuk kerja ini mungkin awak tengok cikgu banyak salah kali ini. Saya banyak salah. Sebenarnya bagi saya kesalahan faham hanya satu saja, hanya 2 benda aja. Satu ialah cara awak tengok nisbah itu tak betul. Kedua, awak lupa ubah sudut ini kepada unit radian. Sebenarnya bahagian P awak kalau dalam exam, kalau dalam exam sebenarnya awak tak salah pun bahagian P awak. Awak salah hanya semata-mata sebab nilai di atas itu salah. Sebab nilai di atas itu salah yang menyebabkan awak punya jawapan ini tak betul dan menyebabkan semua salah. Dari segi markah kaedah awak dapat markah penuh. Dari segi markah jawapan kena tengok skema tahun itu. Kebanyakan masa dia akan bagi awak markah penuh. Sebab kaedah awak betul, awak bukan salah di bahagian B, awak salah di bahagian A. Awak akan tolak markah di bahagian A. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan 7. Okey, soalan 7. Raja menunjukkan satu cat yang teacher. Apa dia? Ada orang nak masuk. Oh, ada orang nak masuk. Okey, sudah. Okey, so kita pergi kepada soalan 7. Okey, ini menunjukkan sebahagian kek yang tinggal selepas dipotong oleh Kristina semasa majlis hari jadinya. Geratan rentas kek tersebut berbentuk seto bagi bulatan berjejari 12. So, maksud dia 12 ialah ini Dia suka 12 orang ini. Tadi pun 12. Okey, maksudnya inilah. Ini sampai ini ialah 12. Ataupun senang kata kek ini jejari 12. Okey, tapi sebahagian sudah potong keluar Okey, seto OAB di mana? O di mana? Tak nampak tapi biasanya ini tempat dia lah Seto OAB dan seto ECD ialah keratan rentas kek itu dengan ABCD terletak di atas permukaan lengkung kek. ABCD terletak di atas dia tengok belakang tu. Pusing ke belakang tu ialah permukaan lengkung cat. Didapati tinggi cat ini ialah 8. So sini ialah 8. Lepas tu sudut AOB, sudut ini. Okey, sudut ini ialah 95 darjah. Kalau ini dia bagi darjah, untuk jawab soalan ini kalau awak nak gunakan rumus matematik okeylah sebab dia bagi kita dalam unit darjah Okey, soalan pertama, cari panjang dalam sentimeter permukaan lengkung kek. Panjang dalam sentimeter permukaan lengkung kek. So yang ditanya oleh dia sebenarnya ayat dia pelik sikit.
Okay. Yang ditanya oleh dia ialah dari sini sampai sini. Okay. Panjang permukaan lengkung kek. So, bayangkan yang permukaan lengkung tu, kalau cikgu buka, inilah yang panjang dia lah. Okay. Inilah panjang dia. Sebab cikgu sangat tahu bukan ini. Sebab kalau ini sudah ada jawapan. Dia akan kata nyatakan saja. Dia tak akan kata cari. Okay. So, dia mesti ini. So, ini ialah panjang lengkuk lah. So, kawan kamu gunakan rumus S. Okay, boleh. Sudut ini kita kena tolak lah. Sebab yang sebelah sini ialah sudut major. So, kalau tepat 95, belakang ini. Okay, belakang ini sepatutnya ialah 360 tolak 95 lah. Yang pilih ini ya. So, bagi 360 kali 2 pi J. So, kamu kira dapatlah jawapan dia. Dapatlah jawapan dia. Okay, cikgu cek jawapan kejap. Nilai beza sikit kenapa 360 tolak 45. Pi dia bagi nilai tak? Dia tak bagi nilai Ini faham punya kerja juga kan? Teacher. Okay. 9. Mana silap saya? Kejap. 360 tolak 95. 360 kali 2 pi J. Okey, betul lah. Ini jawapan dia. 55.50. Okey, 55.50. Okey. Lepas tu cikgu tanya luas keratan rentas dalam sentimeter padu kek itu. So tadi dia sudah kata ini ialah luas keratan rentas kan. Maksudnya dia tanya luas sektor lah. So kita pakai formula luas sektor aja. So luas sektor, beza di belakang itulah pi J kuasa 2. Tekan tapak jawapan. So jawapan kejap 33.009. Okey, boleh? Tapi jawapan dia jauh lari. Okey, 33.0. Sebenarnya bagi saya 01 pun boleh ya. Bagi saya 009 pun boleh lah. Okey. Fahan, sebenarnya boleh jimat masa terus tekan ini saja. Tak payah tulis ini kepada cikgu. Boleh jimat masa sikit Lagi-lagi pun sebenarnya kalau awak tulis ini jawapan lagi tak tepat. Terus tekan jawapan lagi tepat. Sama juga dengan atas ini awak sebenarnya boleh terus ini, terus tekan kalkulator bagi cikgu. Tak payah tulis ini sebab kalau awak tulis ini awak melibatkan penghampiran kan. Lagi tak tepat jawapan tu. Boleh Tapi tak ada masalah Okey, B, cikgu tanya apakah isi padu kek itu. So sebenarnya kalau kamu tengok kek ini sebenarnya ialah satu prisma tau. Okey, sebenarnya dia ialah satu prisma. Walaupun bunyi dia ialah silinder, tapi silinder sebenarnya ialah sejenis prisma. Sebab dia ada keratan. Kalau silinder dia ialah dia ada bulatan, lepas tu tinggi. Kalau yang awak selalu nampak prisma punya mungkin segitiga kan? Segitiga macam ini. Itu dipanggil prisma. Ini keratan rentas. Kemudian sharp. Kalau kamu tengok formula-formula ni kan, ini ialah luas keratan rentas tarak tinggi kan? Mungkin awak kata cikgu, silinder ada formula sendiri. Apa formula untuk silinder? Kalau cikgu tanya isi padu silinder. Tapi ingat, isi padu silinder. 2 pi R ke teacher? Isi padu silinder. Kan 2 pi R. Apa H? Pi R kuasa 2 H. Yang awak kata yang 2 pi R itu saya rasa ada kaitan dengan
permukaan lengkung ke apa? So yang cikgu tanya isi padu cikgu tanya isi padu. Mungkin awak kata cikgu serinda bukan prisma, serinda memang ada rumus dia sendiri. Tapi kalau awak tengok betul-betul sebenarnya rumus serinda ini datang daripada ini tau. Sebab untuk serinda maksudnya awak punya luas keratan rentas ialah bulatan. So luas keratan rentas untuk bulatan pi j kuasa 2. So akhirnya kalau kamu tengok rumus ini, dia juga merupakan luas keratan rentas kali tinggi. Hanya sebab serinda adalah satu bentuk yang selalu diuji, so lama-lama orang bagi formula khas untuk dia lah. So untuk bentuk cat ini, kita kena gunakan sifat ini. Luas keratan rentas kali tinggi. So kita punya luas keratan rentas ialah, luas keratan rentas kita ialah luas seto. Faham sebenarnya tak payah buat semula, kan ada jawapan sudah. Kali dengan tinggi. So soalan C kan. So soalan C ini sebenarnya satu markah aja kepada jawapan, iaitu awak ambil jawapan ini awak darab 8. Tapi kalau kamu tanya saya mana tatannya, sebenarnya tatan dari inilah. Luas keratan rentas kali tinggi. Luas keratan rentas kita iaitu jawapan B kita. So jawapan B kita kali 8. Tepatlah jawapan dia. Okey. Dapatlah jawapan dia. Faham sangat penting Ini jangan tulis salah ni. Okey, teacher. Memang tulisan tak jelas dan menyebabkan awak salah tulis ke? Jumlah luas permukaan cat itu. So kalau kamu tengok permukaan cat ini semua ada berapa permukaan dulu? Semua ada berapa permukaan? Faham ada berapa permukaan yang you kira? Ataupun saya tanya orang lain. Faham jangan bagi jawapan. Saya tanya orang lain. Diana, ada berapa permukaan untuk cat ini? Balik suruh mak beli, suruh siapa birthday tu potong cat macam ini, lepas tu awak bilang ada berapa permukaan? 4 teacher. 4. Faham you ada berapa? 5. 5. Okey, Faham lebih 1. Okey. Diana, you cakap dulu. Mana 4 yang awak sebut itu? 2 depan. 2 tepang ini kan? 2 tepang ini. Okey. Belakang yang pusingan yang tu. Yang belakang yang lengkung itu satu. Dengan atas. Yang atas. Faham yang kelima? Bawah. Bawah. Ada lagi kan bawah ini? So sepatutnya 5 So okey. Kamu sendiri tengok gambar aja. Saya nak grow up, grow down. OAB. Okey. So ini ialah permukaan OAB ialah permukaan bawah kan? Okey, ini permukaan bawah. Okey, ECD ialah permukaan atas dan tak payah buat sudah, dia ada dalam jawapan P kita. Sudah buat tak payah buat semula ini jawapan P. Okey, lepas itu OEAC. OEAC. Okey. Okey, faham cikgu tahu awak nak cakap apa. Tapi teknik matematik dia, kalau awak nak sebut permukaan ini, dia susunan ini O, ini A, ini E, ini C kan. Bila awak nak sebut permukaan ini sebenarnya tak ada kaitan lah. Tapi cikgu nak ajar awak cara betul nak namakan awak mesti ikut arah jam ataupun lawan jam. Mula dengan huruf mana tak kisah. Tapi jangan macam awak. Sebab kalau cikgu lukis ikut awak awak tengok cikgu lukis ikut awak. O pergi E pergi A pergi C balik kepada O. Saya tak dapat segi 4 sebenarnya. Saya dapat satu ribbon. Okay? So sebenarnya teknik kita nak namakan satu segi 4, teknik matematik, awak kena ambil ikut arah jam, ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Mula dengan huruf mana pun tak kisah. Tapi syaratnya sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Sebenarnya tidak boleh namakan sesuka hati. Bukan hanya setakat, cikgu tak apalah, jadi 4 huruf ini cikgu saya sebut.
Boleh Tapi tak apa, di sini cikgu tak tolak markah. Cikgu tak tolak markah. Tapi kalau soalan ini cikgu tanya, tolong namakan permukaan ini. Awak namakan dengan OESC, awak akan kena tolak markah lah. Salah. Itu cara yang salah nak namakan dia. Tapi tak apa, janji faham. Janji faham So ini OEB, lepas tu OE, sama juga Jangan namakan OEBD namakan OEDB. OEDB, OECA. Itu cara yang lebih betul Tapi tak apalah tak apa, janji cikgu faham maksud awak. Permukaan ini. So permukaan ini kalau tengok gambar aja macam segi 4 selari kan, tapi awak fahamlah dia sebenarnya ialah bersudut dekat. Tak faham, tak payah beli pun tak apa. Ada masa pergi dah secret recipe, tengok dia potong sudah, dia kan selalu potong sikit, cuba tengok. Dia sebenarnya ialah 1/4. Ia ialah 1/4 tepat. So kita pakailah panjang kali lebar. So bawah ini ialah jejari kita, iaitu 12. Yang ini ialah tinggi 8. So betul lah. Tak ada 2 kali Itu 2 itu sama. So betul ini tinggal satu permukaan lengkung. So permukaan lengkung. So kalau permukaan lengkung itu kamu bayangkan dia lengkung macam ini kan. Nak lukis cantik pun tak erti. Permukaan lengkung macam ini. Awak bayangkan kalau cikgu ratakan dia. Cikgu ratakan dia akan jadi macam ini. 1/4 tepat juga. Di mana garis lengkung ini sudah jadi ini. So itu sebabnya ini ialah S kita kan. So kita ambil jawapan A kita iaitu 55.50 sepakai kita punya panjang lah. Ini ialah tinggi kek kita 8. So awak buat macam ini betul. So lepas itu kita jumlahkan 5 permukaan Kita jumlahkan 5 permukaan, kita dapat jawapan ini. Ada salah kira tak? Cikgu tak sempat nak tengok. So kita dapatlah jawapan ini 1302.18. 0.018 dia silap. 1302.018. Kejap, cikgu cek jawapan, lupa cek ini. So ada apa nak tanya tentang soalan ini? Cikgu sambung lagi Kita pergi kepada soalan 8. So tadi cikgu sudah ada bagi kepada kamu yang dimasukkan oleh dia nak kawasan apa? Kenapa cikgu ingat awak tanya saya biru? Awak tanya saya apa? Kuning je. Kuning Cikgu kuning. So nasib baik cikgu ambil gambar seluruh untuk kamu. Sebenarnya ini ialah soalan SPN tahun 2000. Tahun 2000. Sekejap, 2000 berapa? Soalan SPM tahun 2018. Kertas 2 soalan 5. So ini tempat biru yang banyak sangat hitam tu biru. Ini tempat kuning Ini tempat hijau. Persatuan Matematik SMK Mahir. Dia tukar nama sekolah aja. Menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk persatuan ini. Raja menunjukkan logo berbentuk bulatan dan dicipta oleh Firdaus. Ketiga-tiga warna berwarna biru. Yang ini adalah konkret. Diberi bawah perimeter bagi kawasan berwarna biru. Kejap. Tadi kata 3 biru konkret. Perimeter untuk kawasan biru ialah 20 pi. Ialah 20 pi. Lepas tu dia tanya apakah jejari bagi logo ini. So sebenarnya jejari bagi logo itu maksudnya inilah kan. Maksudnya tempat inilah. Boleh? So apa kawan kamu buat So kawan kamu kata ada 6 sektor. Jadi 20 pi. Ayat ini. Kawan kamu mula dengan ayat ini
perimeter bagi kawasan berwarna biru itu ialah 20 pi. Sebab kalau kamu tengok inilah dia kan. 1, kemudian bawah 1. Itu dia kenapa kawan kamu kata ada ayah. Saya nak kontrol. Ini masuk kawan kamu Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Itu tatanya 6 seto. Okay? So 6 seto ada 20 pi. Maksudnya kawan kamu terus gunakan formula lain. J theta sama dengan 20 pi. Okay? Lepas tu sudut dia ialah 60 darjah. Kenapa awak tahu sudut dia ialah 60 darjah? Oh, yang kat sebelah tu 360 bagi 6. 60 darjah. Okey. Kenapa? Mana tatannya bahagi 6 Dia tatan dari mana Sebab saya andaikan yang apa tu hijau tu, dia macam bagi 2 dapat 60 lah macam tu. Hijau itu Kan hijau tu kan satu tu 120 sebab sorry. mana nak cakap Hijau itu hijau di mana? Okey, hijau ini. Oh, okey. Maksud awak asingkan macam ini. So ini ialah setiap satu ini ialah 120. Itu maksud awak? Lepas tu awak bagi 2. Ini jadi 60. Boleh cikgu terima penerangan ini sebab memang itu dia pun. Okey? Hanya bergantung kepada cara kamu tengok. So kawan kamu tengok sebab ini dia belah jadi 3, so 120, kemudian ini 60 ini. Sebab kamu kena faham logo ini dia sebenarnya banyak tempat simetri tu. Okay? So banyak itu yang kita bahagi separuh. So betul lah. Okay, betul idea itu 60. So awak masuk ke dalam ini sebab gunakan rumus J theta, so kita kena ubah dulu kepada unit radian. Okay? Kalau awak gunakan rumus matematik punya, maka tak payah ubahlah. Ini kita ubah sebab nak ubah kepada unit radian Unit radian. So lepas tu tinggal kerja kira-kira je lah So dapatlah jawapan 10. Okay, betul? Okay. Sambung lagi. Okay, cikgu nak cari luas kawasan yang berwarna kuning, iaitu kawasan ini Kawasan ini. Kawasan yang berwarna kuning ini Okey. So idea kamu cari luas segitiga. Cari luas segitiga yang itu, kemudian tolak nanti mana tempat saya nak tengok ini. Katakan cikgu bagi huruf awak beritahu saya apa tempat yang dimasukkan oleh awak. A, B, C, D. Ada lagi tempat cikgu nak cakap. Yang ini maksudnya segitiga apa A, B, C? A, D, C? Dia A dengan C. Dia macam A, D, C. Macam tu. A, D, C. Oh, okey. Maksudnya apa yang bunyi? Okey. Maksudnya inilah. Ini. Yang tu teacher. Okey, ini A, D, C. Oh, no wonder you ada lorek-lorek macam ini. So ambil ini, awak tolak 2 kawasan apa warna dia? 2 kawasan biru ini, dapatlah kawasan kuning ini. Okey, ID itu betul. Okey, lepas itu jangan nak baca ayat ini. 3 kali luas segitiga. Luas segitiga tu. Okey. So maksud awak nanti benda ini ada 3 kali. Itulah. Okay. So itu yang awak kata 3 kali luas ini. Okey, boleh So masuk kawan kamu untuk ini ialah segitiga inilah. Okey, itu dia akan tapak segitiga ABC lah. Lepas tu kawasan hitam ini awak nampak dia ialah temperate kan. So itu awak kata ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, boleh. Idea ini boleh diterima. Ini bergantung kepada orang tengok. Ada orang dia pergi buat ini dulu. Dia pergi buat ini dulu, lepas tu dia kali 3 kali. Sebab dia kata 3 kawasan kuning ini adalah sama. Pun boleh Pun boleh
So untuk cari luas segitiga ini, awak gunakan rumus penyelesaian segitiga boleh setengah, okey, jejari kita 10, okey. 10 sin 120, betul? Di mana kawan kamu gunakan penyelesaian segitiga, okey, betul? Okey, last temperate, okey. Di sini ialah terus pakai formula punya. Boleh juga. Ataupun siapa kalau nak gunakan luas segitiga tolak luas seto tolak luas segitiga pun boleh. Nak terus gunakan rumus luas temperate pun boleh. Tak kisah, cikgu ikut kamu saja. So setengah J kuasa 2. So sudut itu, okey, bila ini kamu kena faham yang ini dia dalam radian. Sebab dia sebenarnya datang daripada formula setengah J kuasa 2 theta. Okey, yang kedua ini sebab dia melibatkan trigo. So awak kena buat dia dalam unit darjah sebenarnya. Kena buat dalam unit darjah. Sebab ini sebenarnya datang daripada ini. Setengah J kuasa 2 sin theta. Kenapa ini? Ini sebenarnya datang daripada rumus ini. Setengah AB sin theta. So setengah J kuasa 2. So ini awak letak prime per 3. Yang ini awak sepatutnya ubah kepada unit darjah. So buat kejap, prime per 3 kalau tukar kepada unit darjah 60. Okey, dapat 60. Cara buat darab 180 bagi 4. Okay. So sepatutnya ini ialah 60. Oh, patut saya dapat besar. Okey. Ini ialah 60. Okey. Okey, yang lain tu saya rasa tak okey kot. Okey, yang lain tu okey. So kira balik jawapan ini. Yang tu patutnya 9.0637. 637. So kira semula. Satu 120.84 cm kuasa 2. 120.84. 84. Cikgu cek jawapan kejap. Jawab beza. Hai, mana silap lagi? Okey. Kita satu-satu cek mana silapnya. Yang 9.0637 saya lupa darab 6. Oh, ini lupa darab 6. So jawapan ini tak betul. Okey. Kita balik. .3822. Point 3. Sorry, tak dengar. 54.3. 3822. 22. Okey, tolak. Ah, 75.5216 cm kuasa 2. Tempat kurang cukup lah. Di 75.52. Betul lah. Boleh? So ingat dia, bila melibatkan trigonometri, awak kena pakai darjah. Cikgu tahu, cikgu saya boleh pakai kalkulator yang radian punya. Tapi sekarang kalau awak nak sekali tekan, kejap darjah, kejap radian, awak akan pening. Baik awak tukar semua kepada darjah. Manual buat lah. Manual buat tukar kepada darjah. Okey, tapi bagus juga kawan kamu tadi ditanya cikgu. Dia sudah tahu jawapan dia salah. Sebab apa? Luas tidak mungkin penilaian negatif. Tapi tak nampak idea salah di mana kan? So dalam exam bila ini berlaku, jangan tak hantar langsung tau ke. Ini jawapan salah, ada negatif, tak dapat diselesaikan. Terus tak nak hantar semua ini kepada saya. Padahal ini saja silap awak. Ini saja silap awak, apa boleh dapat banyak markah lagi. Okay, ingat dalam exam bila kita buat, kita tak jumpa jawapan, ataupun kita sudah buat tapi kita tahu jawapan ini tak betul. Tapi tak ada idea lain. Tak tahu sendiri salah apa. Hantar sahaja. Hantar saja. Itu tugas pemeriksa kertas cek. Mana tempat boleh bagi awak markah. So bagi saya, itu saja silapnya. Ini rupa tukar kepada unit darjah. Benda yang susah semua sudah okey. Silap sini aja. Okey ya? Boleh ya? So kita sudah selesaikan lah. Ini boleh potong lah. Ini boleh potong lah. Okey. Kita sambung lagi. Soalan. Tak apalah, kita sampai sini sebab dua soalan lagi. Berapa soalan? 2 soalan. Kita boleh sambung besok. Okey. So faham cikgu tunggu soalan 10 daripada you